Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Dewan sekalian. Okey, di sini saya bersama saya Wana Aizafra binti Wan Jamal Nasir, moderator anda pada hari ini. Okey, seperti anda boleh lihat, kita ada 4. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, ingin saya tekankan tajuk forum kita pada hari ini ialah Akta Pendidikan 1996 Akta 550. Okey, sebelum kita memulakan forum kita, ingin saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita terlebih dahulu. Okey, dari sebelah kiri saya, ahli panel kita iaitu saudari Syamira. Okey, tidak lain tidak bukan, sebelah kiri kita pula iaitu saudari Syafiqah. Okey, yang kelihatan ayu tapi malu-malu, tapi bijak dalam berkata-kata. Siapa lagi kalau bukan Rabiatul Adawiyah. Dan yang duduk ayu di paling ujung ahli panel kita iaitu Faika. Okey, sekarang kita akan melanjutkan tentang forum Akta Pendidikan. Jadi sebelum tu, saya nak bagi tahulah tentang Akta Pendidikan. Akta Pendidikan ini tidak asing lagi dan kita perlu tahu dengan lebih lanjut tentang apa sebenarnya akta ini. Kenapa KPM memindanya daripada peringkat akhir, meminda Akta Pendidikan 1996 ini bagi mewajibkan pendidikan membabitkan tempoh 11 tahun persekolahan. Okey, jadi soalan pertama kita tanya kepada ahli panel kita, saudari Faika. Okey, soalan saya, apa itu Akta Pendidikan? Tentang latar belakang Akta Pendidikan itu. Okey, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Okey, saya akan menjawab tentang latar belakang Akta Pendidikan 1996. Akta 550 ini telah dipinda bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961. Ini bagi dalam Akta Pendidikan ini dia berasaskan perakuan-perakuan dalam laporan Jawatan Kuasa mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Akta ini juga telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong selepas diluluskan oleh Parlimen pada 15 Julai 1996. Akta ini telah diwartakan pada 1 Ogos 1996. Akta ini terbahagi kepada 16 bahagian termasuk 156 seksyen. Seterusnya, terdapat pendahuluan dalam Akta 550 ini bagi menekankan kepentingan dan paling tuju pendidikan kebangsaan di negara kita. Itu saja daripada saya latar belakang Akta Pendidikan. Oh, begitu. Dapat kita lihat. Terima kasih kepada ahli panel pertama atas lontaran hujahnya tentang latar dan konsep yang begitu kokoh ya. Dia punya penerangannya. Okey. Seterusnya kita berbalik kepada kita ada yang kedua. Kita boleh, Akta Pendidikan ni banyak cabang yang kita boleh lihat ya. Okey, seterusnya kita boleh meneliti taksiran daripada Akta Pendidikan itu sendiri yang digunakan dalam Akta 550. Jadi kita akan serahkan penerangan untuk diberikan kepada Syafiqah, saudari Syafiqah kita ahli panel yang kedua. Terima kasih kepada moderator kita yang bersemangat pada pagi ini. Saya akan menerangkan tentang Akta Pendidikan 1996, Akta 550 yang mengandungi peraturan-peraturan khas yang dapat berbuat kuasa daripada Menteri setiap kingdom itu ke apabila. Dan di sini saya akan membahagikan ia kepada 4 kategori, di mana yang pertama peraturan berkaitan dengan institusi pendidikan, dan yang kedua peraturan berkaitan dengan kurikulum, yang ketiga berkaitan bahan pendidikan, yang keempat akhir sekali adalah berkaitan masyarakat. Beralih kita kepada huraian setiap peraturan yang saya telah kategorikan tadi. Yang pertama mengenai masyarakat, di mana masyarakat melibatkan PIBG, di mana PIBG adalah sesuatu persatuan yang diwajibkan oleh menteri untuk semua sekolah, di mana PIBG ini melibatkan komunikasi dua hala antara ibu bapa dan juga guru.
Di sini, ibu bapa dan guru berperanan dalam membentuk kemenjadian murid daripada menyediakan infrastruktur sekolah dan juga memajukan sekolah tersebut. Kemudian kita ada untuk bahan pendidikan, di mana bahan pendidikan ini saya akan gariskan tentang bahan pendidikan seperti majalah sekolah. Majalah sekolah ini tidak boleh diedarkan atau diterbitkan tanpa pengetahuan dan kebenaran pengetua sekolah ataupun guru besar. Dan juga semua pelajar, semua murid tidak diwajibkan membeli majalah sekolah ini kerana takut akan kekangan masalah ekonomi yang melanda murid-murid tersebut. Kemudian beralih kepada institusi pendidikan, di mana institusi pendidikan ini yang pertama peraturan mengenai pendidikan khas. Pendidikan khas ini menteri dapat membuka sekolah pendidikan khas di mana-mana sekolah rendah dan sekolah menengah yang dikehendaki. Dan kemudian ini benda yang penting masuk dalam akta yang bahawa bahasa kebangsaan merupakan bahasa kebangsaan yang perlu dijadikan pengantara di setiap sekolah di Malaysia. Dan akhir sekali, peraturan kurikulum kebangsaan di mana ia akan digunakan oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan mengikut Seksyen 18. Oleh itu saja daripada saya tentang akta pendidikan, tafsiran-tafsiran untuk setiap kategori. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih kepada panel kedua kita atas pandangan yang sangat bernas sebentar tadi. Jadi di sini kita dapat lihat sudah terang lagi bersulung. Setiap keputusan itu memerlukan akta untuk diteruskan segala keputusan jika ingin melakukan sesuatu perkara. Seperti sekolah pendidikan khas tadi, setiap keputusan mesti diberitahu ataupun dipersetujui oleh guru besar, betul? Okey. Kembali lagi, kepada akta-akta yang tadi yang telah diterangkan oleh ahli panel pertama dan kedua. Kita juga ada sistem pendidikan negara juga, adik-adik panel sekalian. Antaranya kita ada pendidikan prasekolah. Sistem pendidikan negara hendaklah biasanya memang terdiri daripada prasekolah, pendidikan di sekolah rendah, sekolah menengah, lepas menengah dan pendidikan tinggi macam IPTA atau IPTS. Tapi sistem pendidikan negara ni tak termasuk dengan sekolah eksperimen. Masuk eksperimen itu ialah pelajar yang berkebolehan dan yang banyak memberi sumbangan yang daripada luar negara datang ke sekolah-sekolah. Jadi pelajar-pelajar ni tidak termasuklah dalam sistem pendidikan negara. Kita juga tahu sistem pendidikan kebangsaan ini juga ada 3 kategori, di mana sistem institusi pendidikan kerajaan, institusi pendidikan bantuan kerajaan dan institusi pendidikan swasta. Dan saya ingin memberi sedikit pantullah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengarkan pantun ini. Berburu ke padang datar, dapat usaha berbelang kaki. Berburu ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Jadi semuanya berbalik kepada generasi-generasi kita yang akan tumbuh dewasa melalui akta-akta ini jika akta-akta ini diteruskan. Kita berbalik kepada ahli panel kita. Saya ada soalan kepada ahli panel kita yang ketiga. Jadi saya serahkan kepada saudari Syamira kita, ahli panel kita, untuk menerangkan tentang perbezaan dan juga persamaan di antara akta pendidikan dan akta pelajaran. Silakan. Terima kasih kepada moderator ini. Dan saya akan menerangkan tentang persamaan kedua akta ini, di mana kedua akta ini berpaksikan pengantar Razak 1950. Dan ia juga menjadikan pendidikan rendah sebagai asas untuk mencapai 3M, di mana 3M itu adalah membaca, menulis dan kira. Dan bagi perbezaan bagi kedua akta ini, di dalam bahagian kurikulum kebangsaan bagi akta 550, ianya memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaan, melainkan sekolah yang dikecualikan.
Tetapi bagi akta pelajaran 1961 ianya tidak mempunyai sebarang peruntukan. Dan dalam bahagian pendidikan prasekolah pula, bagi akta 550 ianya memperuntukkan garis panduan kurikulum untuk prasekolah bagi menyelaraskan sekolah, dan ianya wajib digunakan untuk semua prasekolah. Tetapi bagi akta pelajaran 1961, garis panduan ini memang tidak wajib digunakan untuk di semua tadika. Jadi itu sahaja bagi persamaan dan perbezaan antara kedua. Oh, begitu ya. Semua intelektual saja dia punya idea dan pemikiran. Terima kasih atas pandangan saudari Syamira, ahli pandangan kita yang ketiga. Dan kita juga ada ahli pandangan terakhir. Saya tak lupa sebab dia malu-malu di sebelah kan. Jadi boleh tak saya mengutarakan soalan kepada ahli pandangan ketiga, iaitu saudari Rabiatul. Ya. Okey, saudari Rabiatul, seperti yang kita tahu tentang tafsiran, latar belakang akta pendidikan dan juga persamaan dan perbezaan di antara akta 550 dan akta-akta lain, kita juga boleh mengetahui tentang kandungan utama akta 550 tu yang sendiri. Okay, jadi apa pendapat dan pandangan saudari Rabiatul? Okay, seperti yang kita bincangkan dalam Akta 550 ataupun Akta Pendidikan 1996. Okay. Di mana di bawah akta ini terdapat 17 jenis perkara, antaranya berkaitan bahasa, kurikulum, penilaian dan peperiksaan murid, pengurusan dan juga pendidikan Islam. Okay. Kita cuba telusuri satu demi satu. Yang pertama dari si bahasa. Bahasa di bawah seksyen 17.1 dan 17.2. Bahasa kebangsaan merupakan bahasa pengantar di sekolah, dan bahasa kebangsaan juga adalah mata pelajaran yang wajib bagi setiap sekolah di Malaysia. Okey, dari segi kurikulum pula, kurikulum kebangsaan perlu dilaksanakan di setiap sekolah di Malaysia. Itu telah termaklum dalam seksyen 18.1. Okey, seterusnya menteri juga boleh meminda jadual dari semasa ke semasa. Dari segi pendidikan Islam, subjek pendidikan Islam perlu ada di setiap sekolah dan minimum 2 jam seminggu. Seterusnya penilaian dan peperiksaan untuk murid-murid. Menteri boleh menerapkan dan menetapkan cara untuk murid-murid dinilai dan taraf yang perlu dicapai. Okay. Dan penilaian ini adalah tambahan kepada mana-mana peperiksaan yang telah ditetapkan. Dan terakhir sekali di bawah jenis pengurusan, menteri mengadakan pemeriksaan kehormatan dan pergigian pada semua murid-murid. Seterusnya, semua pengelola dan pekerja hendaklah didaftarkan. Tak bolehlah main cukup je. Ada yang kena didaftarkan. Dan banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang dinyatakan di bawah Akta 550 ni. Tapi nak terus satu panjang tak nanti. Sajalah dekat sekali. So hebat sekali, begitu hebat sekali lah wacana yang telah disuarakan dan diberi pendapat oleh saudari Rabiatul kita. Okey, sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan memberi pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak hanya sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Okey? Jadi nampaknya masa amat mencemburui kita sudah. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama renung-renungkan sejenak. Maaf tadi saya ada beri patut tapi saya tidak memberi maksud. Okey, sesungguhnya maksud di sebalik patut itu boleh cari sendirilah. Sebab saya kita masa sangat mencemburui. Jadi ya macam itulah. Okey, sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, cubalah serangkap pantun yang berbunyi tuailah padi antara masak. Esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Terima kasih semua. Terima kasih warga Dewan sekalian. Okey. Jadi wallahualam, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Okey, terima kasih.